Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas sains kita pada hari ini. Okey. Jadi kita akan sambung kelas minggu lepas yang Muallim terlupa nak buat kelas tu kan. Muallim ada bagi kamu video kan untuk tengok kan. Ada tengok tak video tu? Ada. Mana satu? Ada tu. Ada. Ada. Okey. Kita video tu adalah tentang bahan jap. Sebelum tu, kita sekarang ni tajuk apa? Tajuk sains. Yalah, subjek sains tajuk apa? Tajuk tu apa nama? Alkali, asid dengan neutral. Okey, asid dan alkali. Tajuk kita asid dan alkali. Okey, jadi dua kelas sebelum ni, Muallim dah ada terangkan tentang bahan-bahan yang berasid, bahan-bahan yang beralkali, bahan-bahan neutral. Okey. Dan juga Muallim dah terangkan kepada kamu perubahan kertas litmus. Apa itu kertas litmus? Kertas limut tu kertas yang warna merah dengan biru tu. Okey, apa fungsi kertas litmus? Untuk tahu dia tu sifat alkali ke asid. Okey, baik. Kertas litmus kita gunakan untuk kita tahu sifat sesuatu bahan tu sama ada dia berasid ataupun dia beralkali. Okey, baik. Muallim juga dah terangkan dalam kelas yang sebelum ini tentang perubahan warna pada kertas litmus. Formula apa yang kita guna? Belacan. Belacan. Masya Allah. Formula apa? Air sabun. Sabun. Astagfirullah. Kamu ni biar betul. Belacan lah, sabun Saya lah. ada tulis. Saya ada tulis. Formula apa? Muallim ajar. Kejap. Ya Allah, sedih Muallim. Sambal. 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 Muallim ajar formula sambal, bukan formula belacan, bukan formula sabun. Masya Allah. Hai, darjah 3 ini apa ni? Muallim ajar formula sambal, okey. Apa yang formula sambal ajar bagi tahu dekat kita? Okey, ni sambal, tengok Okey, Muallim ambil video ni daripada YouTube. Okey, ni formula sambal. Sambal, S-A-M, B-A-L, bal. Sambal, ingat sambal. Okey. Okey, apa formula sambal ni bagi tahu? Okey. M dan B ada dekat tengah-tengah. M ni untuk apa? M merah. B Merah. B biru. Okey, jadi kalau kertas litmus warna merah bertukar kepada warna biru, sifat bahannya adalah Alkali. Ambil belakang alkali. Baik. Kalau kertas litmus biru bertukar kepada warna merah, sifat bahannya adalah Asid. Ambil AS kat depan ni. Okey, itu formula sambal. Formula sambal yang anak-anak bukan formula belacan, bukan formula sabun, bukan siapa yang sebut lagi formula belacan lah, formula sabun lah, formula sotong lah. Siap dah dia. Okey. Macam mana nak tahu perubahan warna kertas litmus? Guna formula sambal. Okey. Tetapi kalau kertas litmus warna merah ataupun warna biru tak tukar warna, merah pun tak tukar warna, biru pun tak tukar warna. Jadi bahan tu bahan apa? Natural. Cik, natural bahasa Inggeris. Neutral. Akilah, bahasa Inggeris disebut. Okey. Bahan yang neutral. Okey. Baik. Soalan seterusnya yang mak dia nak tanya. Okey. Kita contoh kita ada satu bahan. Okey. Kita uji pakai kertas litmus warna merah. Okey, perlu tak kita uji pakai kertas litmus warna biru juga? Tak. Tak. Pakai satu kertas litmus je boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Kita kena pakai dua-dua kertas litmus. Kita kena test dengan warna merah, kita kena test dengan warna biru. Sebab contohnya kan, kertas litmus warna merah tak berubah warna. Okey? Dia boleh jadi apa?
Neutral ataupun acid. acid. Okey, kalau kertas biru tak berubah warna, dia boleh jadi Neutral. neutral atau Alkali. alkali. Okey, jadi kamu kena test, kena uji dua-dua kertas litmus. Okey, kertas warna merah dan biru. Okey. Barulah kamu dapat memastikan sesuatu bahan tu dia bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, baik. Tu dah habis formula sambal. Ingat perubahan warna pada kertas litmus. Kemudian, Muallim ada ajar juga tentang macam mana kalau kita tak ada kertas litmus. Ingat tak Muallim suruh kamu Ingat. buat kat rumah kan? Kalau kamu ada apa-apalah, contohnya apa kalau kita ada apa contohnya? Jus asam jawa contohnya kan? Jus asam jawa ataupun kita ada air teh ataupun kita ada kicap kan? Macam mana kita nak rasa ataupun nak tahu, kita tak ada kertas litmus tapi kita nak tahu sifat sesuatu bahan tu dia bersifat asid, alkali ataupun neutral, kita boleh rasa pakai lidah ataupun kita pegang. Okey. Kebiasaannya kalau bahan itu berasid dia akan rasa apa? Masam. Kalau sesuatu bahan tu dia beralkali dia akan rasa apa? Pahit. Manis. Okey. Kalau sesuatu bahan tu Neutral kan? Neutral? Manis. Berbagai. Okey. Okey. Kalau sesuatu bahan itu berasid, macam mana kalau kita pegang dia? Dia rasa macam mana? Kasar? Apa? Tak rasa apa-apa. Masya-Allah. Kasar? Bukan kasar, dia rasa macam pedih. Licin? Pedih, perih, rasa sakit. Tu kalau bahan berasid. Kalau bahan yang beralkali, okey, dia rasa macam mana kalau kita pegang? Licin. Okey. Kalau bahan yang neutral, dia rasa macam mana? Kasar dan juga licin. Okey, neutral ni kamu susah sikit nak dapat tahu sebab dia ada macam-macam. Okey? Baik. Okey, sekarang ini Muallim nak tunjukkan dekat kamu. Sekejap ini formula sambal tu Okey, tengok ni contoh lemon ni yang berasa masam. Jadi lemon adalah asid. Yang kedua, kobis rasa pahit. Jadi kobis adalah alkali. Tolong mute-kan dulu mikrofon Amar. Okey, kalau air minuman adalah neutral, dia tak ada rasa apa-apa. Okay, jadi kita boleh simpulkan kebanyakan bahan yang berasid akan berasa masam. Okay. Kebanyakan bahan beralkali akan berasa pahit dan licin apabila disentuh, dan kebanyakan bahan neutral mempunyai pelbagai rasa. Jadi itu tadi yang makna cakap, neutral ni kita susah nak tentukan sebab dia ada macam-macam rasa. Dia ada rasa tawar, dia ada rasa manis, dia ada rasa masin. Okey. Baik. Bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Okay, kita tengok apakah bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kita tengok. Dalam pertanian, okay, tengok tu. Dalam konteks kamu ada. Konteks kamu muka surat apa? 111. Okay. Ayah, mengapakah kita perlu menabur kapur pada tanah ini? Kapur bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Okay, baik. Tanah kebun, okay, ada tanah kebun yang dia bersifat asid. Okay, jadi untuk kita menjadikan tanah tu bersifat neutral, sebab untuk menjadikan pokok tu hidup segar, tanah perlu bersifat neutral.
Okey, neutral. Dia tak boleh bersifat asid. Kalau bersifat asid nanti pokok kita mati. Okey. Jadi tanah kita kena bersifat neutral. Tetapi kalau tanah kita bersifat asid, macam mana kita nak neutralkan dia? Kita kena letak bahan yang beralkali. Sebab tu dia tabur kapur dekat tanah. Sebab dia nak neutralkan balik tanah tu. Okey. Asid kalau campur alkali dia akan jadi neutral. Okey, kamu kena ingat ni. Okey. Baik, seterusnya perubatan. Sengatan tebuan bersifat alkali. Cuka boleh disapu pada kawasan disengat untuk rawatan awan. Okey, kenapa cuka kita bila kamu kena sengat tebuan, okey, biasanya mak kamu ke ayah kamu ke ataupun cikgu ke dia akan sapu apa? Cuka. Okey, kenapa sapu cuka? Sebab sengatan tebuan itu bersifat alkali. Cuka sifat dia apa? Soalan Mak Alif. Cuka sifat dia apa? Tolong jawab. Asid. Asid. Okey. Jadi ingat asid campur alkali akan jadi apa? Neutral. Neutral. Pandai. Okey. Asid campur alkali akan jadi neutral. Bila dah jadi neutral, barulah sengatan kesakitan sengatan itu akan dapat dikurangkan. Okey. Jadi nampak tak? Maksudnya dekat sini bahan-bahan yang ada pelbagai sifat ni sebenarnya dia ada fungsi-fungsi yang tertentu. Ada tujuan-tujuannya, ada kegunaan yang kita boleh manfaatkan. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Ada lagi tak? Gambar apa ni? Okey. Tengok ni produk kegunaan isi rumah. Ibu bagaimana hendak hilangkan rasa licin cecair peluntuk ini? Lumurkan tangan dengan asam jawa. Nanti hilanglah rasa licin itu. Baik. Soalan Mu'alim. Peluntuk itu bahannya bersifat apa? Alkali. Alkali. Kenapa alkali? Sebab Dia licin. dia licin. Kamu boleh tahu daripada situ. Senang je. Okey. Peluntur sifat dia alkali. Kenapa luntur? Kenapa bersifat alkali? Sebab dia licin. Okey. Okey, kena ingat tu. Jadi, mak dia suruh buat apa? Mak dia suruh sapu asam jawa. Kenapa sapu asam jawa? Sebab asam jawa bersifat Asam dengan asid. asam jawa bersifat asid. Jadi, asid campur alkali jadi neutral. Ya, betul, jadi neutral. Jadi bila jadi neutral dah tak adalah licin tu lagi. Pandai tak? Pandai kan? Bagus kan sains ni kan? Okey. Seterusnya Mu'alim nak masuk sekarang dah berapa? Oh, 20 dah. Okey. Seterusnya Mu'alim nak masuk meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Kita nak tengok sekarang ni selain daripada kertas litmus, selain daripada selain daripada kita rasa dengan lidah, kita pegang dengan tangan, apa lagi bahan lain yang kita boleh gunakan untuk kita tahu sesuatu bahan tu bersifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, balik ulang sekali lagi. Okey, selain kita menggunakan kertas litmus, selain kita menggunakan daya rasa kita pakai lidah ataupun sentuhan kita pakai tangan, apa lagi bahan lain yang kita boleh gunakan untuk kita menentukan sesuatu bahan itu bersifat asid, alkali atau neutral. Okey, jom kita tengok. Baik, yang pertama, okey, kamu kalau buka buku teks, kamu boleh tengok muka surat 112. Okey, muka surat 112. Pengganti kertas litmus. Okey, baik. Yang pertama, kita boleh menggunakan ekstrak kubis bunga. Kubis ungu ni adalah yang biasa kita nampak dekat dalam kubis bunga pula. Kubis ungu, silap. ekstrak kubis ungu ni cikgu telah. Okey, tengok ekstrak kubis ungu ni macam mana? Okey, kamu pergi kat pasar raya, bukan kamu dah pergi. Suruhlah mak ataupun ayah ke siapa ke ataupun kat rumah kalau ada kubis, sayur kubis yang warna ungu. Okey. Hancurkan dia, hancurkan dia, ambil air dia tu. Okey? Air dia tu akan warna ungu. Okey? Jadi sekarang ni kita akan tengok uji kaji
Okey. Blend bersama dengan air. Cikgu blend aja, cikgu tak Okey, dengar rebus ni. pun. Jadi cikgu blend iaitu kisar, cikgu kisarkan sehingga halus dan cikgu tapis untuk ambil airnya sahaja. Jadi, mari kita perhatikan video uji kaji ini. Dah sedia ke belum? Jom. Jadi pada bahagian kiri ada cuka. Jadi cikgu tak bohong, dalamnya ada cuka. Jadi cikgu tunjukkan perubahan warna kertas litmus itu, iaitu biru menjadi merah, merah masih merah. Ingat cuka adalah berasid. Bagus. Di bahagian kanan pula terdapat soda bikarbonat. Walaupun tak nampak kelihatan seperti ada cecair, tapi dia ada cecair kat sini. Jadi cikgu rendamkan kertas litmus ini. Anda dapat perhatikan biru tidak berubah, merah berubah biru. Terbukti ia adalah beralkali. Jadi, cikgu akan titiskan ekstrak kubis ungu ke dalam cuka dan soda bikarbonat dengan bergilir-gilir. Perhatikan perubahan warnanya. Asalnya adalah berwarna ungu. Ekstrak kubis ungu tu berwarna ungu. Purple dekat situ. Jadi, apabila dititiskan dalam soda bikarbonat iaitu bersifat alkali, ia berubah warna kepada warna biru kehijauan. Manakala apabila dititiskan dalam larutan cuka yang bersifat asid, ia berubah warna kepada merah jambu. Jadi Baik, tengok ini uji kaji yang kita buat. Okey. Macam Muallim terangkan tadi, kita ambil kubis ungu tadi. Macam cikgu ni dia blend. Cikgu Azhar ni kan, dia blend. Lepas tu dia ambil, dia tapis kubis ungu yang dah di blend tu, dia ambil air sahaja. Okey. Kemudian kita ada cuka dan juga soda bikarbonat. Kamu tahu yang cuka adalah bahan berasid dan juga soda bikarbonat adalah bahan alkali, bersifat alkali. Macam mana kamu tahu? Okey, kamu boleh uji menggunakan kertas litmus. Okey. Kalau kita tengok, Cikgu Azhar ni dah tunjuk kertas litmus warna biru bertukar kepada warna merah, maksudnya ia adalah cuka. Merah masih kekal merah dan juga bila uji kertas litmus pada soda bikarbonat, kertas litmus warna merah bertukar kepada warna biru dan warna biru kekal dengan warna biru. Okey, kemudian kita letakkan sedikit demi sedikit ekstrak kubis ungu ini ke dalam cuka dan juga soda bikarbonat. Okey, kemudian kita akan nampak perubahan warna. Ekstrak kubis ungu ni mula-mula warna dia adalah warna ungu. Okey, tetapi bila kita dah letak ke dalam cuka ataupun soda bikarbonat tadi, okey, perubahannya adalah ya. Kami tandas. Boleh. Okey, perubahan warna yang kita akan nampak adalah untuk soda bikarbonat, warna ungu ekstrak kubis ungu tadi berubah menjadi warna biru kehijau-hijauan. Okey, kemudian ekstrak kubis ungu yang diletakkan ke dalam cuka akan bertukar kepada warna apa ni? Merah. Merah apa ni? Merah macam pink-pink sikit kan? Macam merah jambu. Merah pink. Merah pink kan? Jadi itu menunjukkan bahawa sesuatu bahan itu bersifat asid. Okey. Dan juga sesuatu bahan itu bersifat alkali. Perubahan warna itu menunjukkan sifat sesuatu bahan itu sama ada dia berasid ataupun dia beralkali. Okey. Tengok. Ini sebelum dan ini selepas. Okey. Perubahan warna pada kubis ekstrak kubis ungu yang kita letakkan dalam soda bikarbonat dan juga cuka. Okey. Bahan yang kedua yang kita boleh gunakan untuk menggantikan kertas litmus adalah kita menggunakan ekstrak kunyit. Okey, ekstrak kunyit. Kamu ambil kunyit, okey. Dan kita ambil air kunyit tu tadi. Okey, kemudian apa yang kita akan buat? Kita tengok kita ada cuka dan juga sabun. Cuka sifat dia asid, sabun sifat dia apa? Alkali. Okey, kita test dulu pakai kertas litmus, betul tak cuka tu bersifat asid? Betul. Okey, sebab apa betul? Sebab dia menukarkan kertas litmus warna biru kepada warna merah dan warna merah masih kekal sebagai warna merah. Okey. Kita cuba kepada sabun, betul tak dia bersifat alkali? Betul juga. Sebab apa? Sebab menukarkan kertas litmus warna merah kepada warna biru dan juga kertas litmus biru masih kekal berwarna biru. Kemudian, apa yang kita akan buat? Kita akan masukkan cuka ini ke dalam ekstrak kunyit dan masukkan sabun ke dalam ekstrak kunyit.
Kita tengok apa perubahan dia. Wow, dia berubah warna dengan serta-merta. Maka kita dapat perhatikan dekat sini. Apabila kita menguji bahan beralkali iaitu sabun, ekstrak kunyit itu berubah warna merah pekat ataupun kemerahan. Jika dapat perhatikan dengan lebih terperinci, warna dia adalah merah bata iaitu merah yang sangat gelap. Telah dituangkan ke dalam ekstrak kunyit, tiada perubahan warna yang berlaku. Okey, baik. Jadi kat sini kamu boleh nampak perubahan dia. Okey, ni yang sebelum kita letakkan cuka dan juga sabun ke dalam ekstrak kunyit. Okey, ini selepas. Okey, bila kita letakkan cuka ke dalam ekstrak kunyit, ada perubahan tak pada ekstrak kunyit tu? Ada perubahan tak kepada ekstrak kunyit tu? Tak ada jawapan pun? Apa Ustaz? Tak ada. Tak dengar? Dengar. Bila kita letakkan cuka ke dalam ekstrak kunyit, ada perubahan tak pada ekstrak kunyit? Tak ada. Tak ada ada. perubahan. Okey, dia Tak masih ada. lagi kekal dengan warna yang sama. Okay. Tetapi kalau kita letakkan sabun tadi sifat dia apa? Alkali. Alkali. Okey, kalau kita letakkan sabun ke dalam ekstrak kunyit, apa perubahan kepada ekstrak kunyit tu? Merah kegelapan. Merah kegelapan. Warna dia macam warna batu-bata, warna merah yang sangat gelap tu. Okey. Jadi bahan yang bersifat alkali ini akan mengubah warna ekstrak kunyit tadi yang macam warna kuning-kuning tadi ni tadi warna kuning-kuning tadi kepada warna merah kehitam-hitaman ataupun warna merah kegelapan. Masya-Allah. Warna merah yang gelap. Okey. Jadi itu adalah menunjukkan perbezaan sifat sesuatu bahan sama ada bahan itu bersifat asid ataupun bersifat alkali. Okey. Baik, bahan yang seterusnya yang kita boleh gunakan untuk menguji sifat sesuatu bahan. Okay. Oh, dia ada satu lagi sebenarnya, ekstrak bunga raya. Okey, tak apa. Tengok rumusan dulu. Ada ekstrak bunga raya tak? Ada tak buat ekstrak bunga raya? Okey, tak ada buat ekstrak bunga raya, tak apa. Okey, jadi sifat bahan berasid, beralkali dan neutral boleh diuji menggunakan dewan rasa dan juga sentuhan. Tapi ia bukanlah penunjuk saintifik. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya kita boleh melakukan ujian untuk memastikan ataupun kita mengenal pasti sesuatu bahan itu bersifat asid, alkali ataupun neutral dengan menggunakan dewan rasa dan juga sentuhan. Tetapi kamu tak boleh jadikan kaedah rasa dan juga sentuhan tadi itu sebagai penunjuk saintifik. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak ada penunjuk, tak ada indikator. Okey, kamu rasa je. Tak ada pun dia kata, okey, bila kamu rasa tu lidah kamu bertukar daripada warna merah kepada warna hijau. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada. Okey, jadi tak ada indikator, tak tahu. Okey, so tak boleh digunakan untuk penunjuk saintifik. Kamu kena ingat, bila kita nak sains ni, dia adalah semua berkenaan dengan fakta. Okey, kamu cakap benda yang fakta. Contohnya fakta maksudnya apa? Kita pakai kertas litmus. Kalau bahan yang berasid, dia mengubah kertas litmus warna biru kepada warna merah. Jadi kamu nampak benda tu. Kamu tak boleh tipu. Dalam sains kamu tak boleh tipu. Okey? Tapi kalau kamu rasa bahan yang berasid, kamu boleh tipu tak? Contoh kamu rasa cuka. Cuka rasa dia masam. Tapi kamu cakap, Mualim rasa dia rasa manis lah Mualim. Cuka ni. Boleh sebab nanti dia buat kan? Jadi sebab tu Mualim cakap, daya rasa dan juga sentuhan ni kita tak boleh guna sebagai penunjuk saintifik. Penunjuk saintifik hanya boleh digunakan kepada benda-benda yang ada bukti. Kamu kena ada bukti. Contoh kertas limus, Mualim ni, kertas limus saya ni Mualim berubah warna daripada warna biru kepada warna merah. So saya cakap kat sini memang confirm Mualim, ini confirm adalah asid. Okey. Itu boleh dijadikan sebagai penunjuk saintifik. Okey, yang kedua, kebiasaannya bahan berasid berasa masam, bahan beralkali berasa pahit dan licin, manakala bahan neutral berasa tawar, manis dan juga masin. Tetapi itu adalah kebiasaannya. Sebab tu dia tak boleh jadi penunjuk saintifik. Okey.
tambahan pula, kalau bahan neutral ni dia ada banyak rasa. Boleh rasa tawar, boleh rasa manis, boleh rasa masin. So kamu tak pasti. Okey. Yang ketiga, bahan berasid beralkali dan neutral banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan dan pembuatan produk isi rumah. Ini tadi yang Mak Lin dah sebut tadi tu lah. Yang pasal pertanian, tanah tu berasid. Kita kena letak apa nak jadi neutralkan balik? Letak kapur. Kapur bersifat alkali, bila dicampur dengan tanah yang bersifat asid tadi tu, dia akan jadi neutral. Okey, dan banyak lagi lah. Okey, kemudian kita dah nak tengok tadi uji kaji ekstrak kubis ungu dan juga ekstrak kunyit. Okey, ekstrak kubis ungu tadi tu, bila kita letakkan ekstrak kubis ungu ke dalam bahan yang berasid, dia akan menukar warna ekstrak kubis ungu yang warna dia ungu itu kepada warna merah ke merah pink-pink. Merah macam warna jambu air macam tu. Okey, merah macam pink-pink sikit tu. Okey. Kalau ekstrak kubis ungu yang warna ungu tadi kita letak dalam bahan yang bersifat alkali, dia akan bertukar jadi warna apa? Biru ke hijauan. Okey. Kalau kita pakai ekstrak kunyit pula, okey, kita letak bahan yang berasid dalam ekstrak kunyit, akan ubah tak warna ekstrak kunyit tu? Kau ubah tak? Ingat balik tadi, uji kaji tadi. Tak tahu jawab ke? Okey, kalau kita letakkan bahan yang berasid ke dalam ekstrak kunyit, tiada perubahan warna kepada ekstrak kunyit. Okey, ekstrak kunyit tadi masih lagi kekal dengan warna kuning. Tetapi kalau kita letak bahan yang beralkali ke dalam ekstrak kunyit akan berubah kepada warna apa? Merah kegelapan. Merah yang gelap sangat. Okey, jadi itu menunjukkan bahan itu bersifat alkali. Okey, faham? Ada apa-apa soalan? Siapa yang dah cuba dekat rumah bahan berasid, bahan beralkali semua ni? Siapa yang main chat ni? Ama. Ama, Iman dah Iqbal, astagfirullahalazim. Oma. Astagfirullahalazim. Oma main chat ke? Oh, Mualim tengah-tengah kat depan ni dia main chat pula Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada Okey. Tak ada. Muka surat, buku aktiviti muka surat 75 dan juga 76 dah buat kan? Dah buat? Okey. Siapa yang belum siap, tolong siapkan. Okey, siapa yang belum siap, tolong siapkan. Okey. Yang dah siap, Muka surat mana, Mak Ni? Muka surat mana? muka surat 75 dan 76. Amal Darwish, main chat lagi ke Amal? Mualim. Kita buat Apa Farisha? kita buat 78 sekali. 78 mana belajar lagi Farisha? Belum belajar pun lagi. Sistem suria. Bukan 76. 76. 76. 76 dah buat dah. Itu mak dia dah sebut kan? Okey. Baik. Jadi itu sahaja untuk kelas pada petang ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, okey, tolong ingat apa yang kita dah belajar tentang topik asid dan juga alkali. Okey, topik ini sangat best, sangat menarik sebab dia ada di rumah kita. Bahan yang berasid beralkali ni dia ada dekat rumah kita. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya rasa sampai itu saja kelas kita untuk petang ini. Sebelum kita habis kelas, kita baca doa dulu. Ya, Farisha. Mualim, dia kena buat ke? Apa? Maksud saya dia kena buat ke? Kena Farisha, 75-76 kena buat. 75 dan 76. Dah. Okey, kita baca doa dulu. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani faqulu ila wa la la tansini harakan amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Okey, jangan lupa buat homework dan ulang kaji. Jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Hanan. warahmatullahi wabarakatuh. Hanan mana tadi? Mu'alim. Siapa yang panggil Mu'alim tadi?